Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel saya. Okey, siapa yang first time tengok tu, bolehlah tolong subscribe dan like video ni, okey? Untuk video kali ni, saya khususkan untuk orang-orang yang baru nak main ikan laga. Tak kisahlah ikan laga ke, ikan gapi ke. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara-cara kita nak bersihkan air ikan. Okey, untuk pembersihan air ikan ni, kita memerlukan beberapa alatan lah. Okey, antaranya kita perlukan balang untuk kita transfer ikan. Lepas tu kita perlukan sauk, anti klorin. Okey, untuk ikan laga juga kita perlukan daun ketapang, sedikit garam kasar. Dan untuk kita bersihkan akuarium ni kita perlukan ini kain magic tak? Okey, ini kain. Okey, ini adalah bekas ikan laga giant saya, Half Moon Candy. Okey, sekarang kita akan bersihkan bekas ikan ni. Baik, nampaknya adik saya galak mandi kolam jadi saya terpaksa voice over masa saya record tu. So, kembali kepada objektif kita. Saya akan asingkan dulu ikan laga ni daripada bekas dia. Saya akan letak dia dalam balang. Okey, saya kenalkan, ini ikan laga saya, Half Moon Candy Giant. Okey, ikan laga giant ni dia ialah ikan laga yang bersaiz besar. Tapi saya punya ni muda lagi. Maksudnya dia boleh jadi lagi besar. Ini saya beli daripada Beta HS dengan harga RM70. Saya menang bid Harga starting dia buka RM50. Saya lawan, saya menang dengan harga RM70. Sebenarnya agak berbaloi untuk beli ikan laga giant dengan harga RM70. Sebenarnya agak murah. Lagipun ikan ni masih muda, nampak laju dia berenang. Sebab dia masih muda lagi, junior. Saiz dia pun baru 5.5 cm. Jadi dia boleh besar. Ikan laga giant ni boleh pergi sampai 7 cm pun boleh. Ada rekod dekat negara Indonesia tak salah saya, giant. Besar gila. Okey, jadi bila kita dah berjaya pisahkan ikan tu, perkara kedua yang perlu kita buat ialah kita akan keluarkan apa-apa yang ada di dalam akuarium. Contohnya macam saya punya akuarium, saya letak tumbuhan akuatik dan daun ketapang untuk keselesaan ikan. Lepas tu kita akan keluarkan daun ketapang yang dah digunakan. Saya akan buang teruslah. Tumbuhan akuatik tu kita pakai lagi. So, lepas kita asingkan, kita dah boleh buang air dia. Macam saya buat ni outdoor, so saya buangkan di longkang. Siapa-siapa yang ada buat indoor, maksudnya mungkin basuh dalam bilik air ke, make sure buang betul-betul lah. Make sure tak ada tai ikan dekat lantai, habis kotor bilik air nanti. Baik, untuk basuh ni mula-mula sekali kita kena bilas bersih-bersih. Lepas tu kita kena gunakan kain, kain saya tadi, untuk kita gosok permukaan dalam akuarium. Okay, kenapa kita kena guna kain? Sebab kalau kita gunakan tangan saja, kita gosok pakai tangan, okey, dekat akuarium tu dia ada bucu-bucu hujung-hujung tu, yang kita susah nak sampai untuk kita sentuh. Jadi bila kita pakai kain, untuk senang kita bersihkan kotoran yang ada dekat belah-belah bucu akuarium. Nampak? Jadi kotoran lebih senang tertanggal. Penjagaan akuarium ni penting sebenarnya untuk kesihatan ikan. Sebab kebersihan tu dia mempengaruhi kesihatan ikan lah. Kalau air kotor, jarang tukar, jadi ikan pun sakit. Untuk memastikan ikan kita kekal aktif, kekal sihat, nampaknya kita memang kena jagalah kualiti air. Siasa tukar, pastikan air jernih. Pemakanan tu pun faktor utama juga kebersihan air sebenarnya. Tak boleh bagi makan banyak sangat. Kita kena tahulah diet ikan. Jadi bila kita bersihkan ni, kekerapan untuk membersihkan tu bergantung pada saiz sebenarnya.
Kalau macam yang saya tengah basuh ni, saya akan basuh dalam 7 hari saya basuh. 9 hari boleh, sebab bekasnya agak besar untuk ikan laga sebenarnya, tapi okey lah. Saya suka untuk letak giant dalam tu. Okey, selesai kita bersihkan dalam dia, step seterusnya ialah kita akan isi akuarium ini dengan air. Sebelum tu saya lap dulu lah supaya kamera dapat shoot belah dalam akuarium. Kadang-kadang seronok kita spend masa untuk ikan laga kita ni. Sebab ialah kan, seronok sebenarnya main-main air, cuci bekas. Kita pun sejuk mata tengok air bersih. Kalau air kotor pun kita macam nak main dengan ikan, nak bagi flare pun macam malas. So kita kena rajin-rajin lah bersihkan air dia dan sebagainya lah. So bila kita isi, saya isikan dengan air pipe. Air pipe ni masih mengandungi klorin. Untuk pengetahuan semua, klorin ni memang tidak baik lah untuk ikan. Tetapi nampak botol kuning tu ialah anti klorin. So kita boleh gunakan anti klorin untuk menghilangkan klorin di dalam air. Jadi kita akan isi air sehingga paras yang kita nak. Biasanya saya akan letak tinggi sikit, sebab kita akan biarkan dalam masa seminggu ataupun 9 hari. Jadi keadaan dekat rumah ni agak panas, dia akan tersejat, akan menjadi rendah. Kemudian saya akan bilas tumbuhan akuatik ni, sebab dia selalu ikan saya tu dia selalu main kat pokok akuatik ni. Jadi saya bilas lah sikit, takut ada tahi ke apa kat dalam tu. Jadi kita lepaskan. Bila saya letak je kat dalam, kita tengok cantik tak position dia. Okey, saya lap sikit untuk bagi kamera nampak Okey. Bila kita dah siap letak barang yang kita nak dalam tu, kemudian kita akan hilangkan klorin di dalam akuarium. Okey, untuk bekas yang sebesar ni saya akan letak dekat dalam 4 atau 5 titik saja. Sebenarnya kalau saya mencadangkan untuk kita letak jangan terlalu banyak. Sikit tak apa, walaupun ada klorin tak apa, tapi jangan terlebih anti klorin, dia akan menjejaskan kesihatan ikan. Saya akan tunjuklah apa jadi kalau terlebih anti klorin. Kejap lagi saya tunjuk. Okey, selesai je letak anti klorin, saya akan meletakkan barang-barang lain yang perlu untuk akuarium ikan. Lagi-lagi ikan air tawar macam ikan laga ni, saya akan letak sedikit garam kasar. Garam kasar dia sepatutnya ada garam biru, garam yang khas untuk ikan, tapi ni saya pakai garam dapur, garam kasar yang kita masak. Jangan banyak sangat, kita bukan nak buat sup. So ala kadar je, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian daun ketapang. Daun ketapang ni untuk akuarium besar ni saya akan letak sebelah satu keping tu separuh. Lepas tu saya akan potong. Bahagian batang tengah tu saya tak letak Bahagian tu dia akan menyebabkan air dalam akuarium berminyak. Jadi saya letakkan yang tak ada batang. Okey, lepas tu saya gaul lah. Terpaksa gaul sikit sebab takut garam tu tak larut. Kalau tak nak gaul pun boleh, tunggulah 5 minit, 6 minit. Tunggu. Bila dah selesai, maka keadaan air ikan sekarang ni dah cukup selesa, dah cukup bersih untuk ikan kita. Jadi next step, kita dah boleh masukkan ikan ke dalam bekas. Saya akan gunakan sauk. Sauk saya ni dia ambil sekali air. Jadi bila saya sauk ikan tu, bila saya ambil saya punya candy ni, half moon candy saya akan keluarkan sikit air dia supaya kuranglah air kotor tu masuk ke dalam bekas baru. Jadi saya akan tenggelamkan sauk dan lepaskan ikan. Pak, dia dah ada rumah baru. Dah bersih dah rumah dia. Jadi macam ni lah cara-cara saya membersihkan akuarium ikan. Baik, sekarang kita akan bahas sedikit tentang anti klorin. Okey, inilah anti klorin saya pakai. Danios je nama dia. Dekat belakang ni dia ada bagi instruction ni. Kita memang tak baca lah, jarang baca lah. Dekat instruction ni dia ada tulis lah sebenarnya berapa banyak yang perlu kita letakkan. Dia kata untuk tank 2 feet kita letak satu penutup.
Jadi untuk kita punya tu tak adalah 2 feet kan. So kita letak kecil je. Inilah nampak ikan saya ni. Ikan saya ni ialah mangsa dululah masa saya mula-mula belajar ikan laga, saya terlebih letak anti-klorin. Saya letak separuh penutup untuk akuarium besar yang tadi tu. Akuarium tadi tu yang saya basuh tu, saya letak setengah penutup. Tengok apa jadi kat ekor dia. Koyak, rosak, habis buruk terus. Kesian ikan ni. Ayu. Baik, sekadar itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Hari ini kita telah belajar cara-cara untuk membersihkan air ikan laga. Okey, nampak tak kat sini? Kesian betul. Ini memang orang kata sejarah hitam saya lah mengenai anti-klorin ni. Apa, saya walaupun buruk macam mana, saya sayang dia juga. Sorry. Okey, kepada yang baru saja menonton, sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa untuk subscribe channel saya, okey? Okey, di sini saya ingin memberitahu sekiranya ada sebarang kekurangan dalam video saya atau sebarang idea yang lebih menarik atau ada cerita yang dikongsikan, jangan lupa untuk komen di bawah. Okey, sama-sama kita belajar. Jadikan platform YouTube ini sebagai satu platform untuk kita berkongsi ilmu dan bukannya untuk kita bermaksiat, okey, atau berbuat dosa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.